Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Anda sedang menonton MH hari ini hari ke-7 kita berpuasa dah. Kejap ni hari. Sekejap kan? Kejap. Tiba-tiba dah hari ke-7. Persiapan tu macam, esok berpuasa. 7 Ramadan. Alhamdulillah. Diharapkan semuanya sihat hari ini. 29 Mac 2023. Pastinya kita kadang-kadang kita menghitung. Alamak, ada yang segelintir kata, dah 7 Ramadan. Ada yang kata, alah baru 7 Ramadan. Sebab tu orang kata, kalau nak buka puasa, jangan tunggu tengok jam. Jangan kita tunggu tu sambil tengok, lagi 10 minit. 10 minit tu lah yang lama nak tunggu. Betul. 10 minit tu lah rasa macam... Jangan kira. Kita lantak pi. Buat tak tahu ya. Betul. Okay. Kita harapkan hari ini semuanya berjalan lancar seperti mana kita rancangkan. Terima kasih kan. Sama-sama. Saya boleh baca awak punya fikiran. Kita ada telepati. Sebab kita sama-sama hijau. Sama-sama hijau. Sehati sejiwa. Baju sama hijau, hati lain-lain. Yeah. Hari ini kita nak kongsikan sedikit berkenaan dengan cuaca seperti biasa. Sebab cuaca ni penting. Untuk kita tahu kat mana hujan. Cuaca. Sini bang, sini bang. Sini dek. Sini dek. Kalau kita tengok keadaan cuaca, alhamdulillah di hari ke-7 Ramadan ini, kita dapat tengok kebanyakan negeri cerah. Okey, lepas tu kita tengok yang lain pun sama juga. Semua cerah. Letak je hujan sikit. Yang lain Cerah. Semua cerah. Alhamdulillah, tiada amaran ribut putih. Tiada amaran hujan lebat juga? Tiada. Alhamdulillah. Ini dia telah pun dikeluarkan pada pukul 11.55 malam semalam. Jadi itu antara update mengenai cuaca yang kita bawakan kepada anda hari ini. Jadi kepada anda yang nak pergi bazar, dah boleh. Sebab pagi awal rancang pergi bazar. Bukan. Baguslah. Bukan, dah berapa hari Aziz pergi bazar? Masuk kereta lepas dah beli makanan, hujan. Lebat. Itulah. Nasib baik masa dah masuk kereta. Kalau tengah-tengah dalam bazar tu, tak ke semua Aziz punya cakoi, roti john basah. Pagi-pagi cakap pasal makan. Hari ini kita nak cakap pasal mengenai dengan bazar. Pastinya inilah yang dinantikan sebelum Ramadan. Tapi dah Ramadan ni pun kepada mereka yang bekerja, itu antara tempat wajib pergi sebab mudah kan. Kalau tak payah masak. Tak payah masak. Semua makanan ada kat situ. Semua makanan ada. Tapi hargalah weh. Ya. Hargalah. Tapi kalau saya lah apabila saya tinjau sini harga-harga awak tinjau? Saya tinjau, saya pergi, saya tinjau semua harga. Tak semua makanan yang naik harga. Tapi ada makanan yang naik harga tapi terlalu naik, terlalu tinggi. Contoh. Beli semalam sama beli apa? Semalam saya beli roti john. Roti john sekarang harga RM8.5. Roti john biasa. Sebelum ni dalam RM5. Saya pernah bayar RM6 lah. RM6 pun ada lah. Tapi macam makanan-makanan lain, ada makanan-makanan yang masih logik harganya, macam martabak, kuih pelita, tepung pelita. Itu harga malam saya beli ni, tepung pelita. Berapa? Naik harga lah. Naik harga kan? RM5 sekarang. Mak satu getah tu dalam tu bekas tu lima. So RM5. Satu tu RM1 bang. Satu je. Kemana kalau ada 5, RM1 jadi. Kita makan RM1 tu makan dalam 20 saat je. Itulah. Dan naik juga last time RM4.5. Kalau korang ada juga membeli makanan, tapi bila pergi ke bazar tu tengok, bezanya harga. Boleh share dengan kami sekarang dekat Facebook MHI TV3. Anda share semua. Mungkin boleh share gambar makanan buka puasa anda semalam atau dalam 6 hari sebelum ni. Kita nak tengok. Tapi ramai yang komplain Haziq katanya kalau beli juadah yang membabitkan ayam, telur. Itu yang akan menyebabkan harga jualan tahun ini agak meningkat sedikit. Sampai kata dia beli nasi ayam. Nasi ayam kukus ya? Kukus ya. Nasi kukus ayam rempah. Nasi kukus ayam berempah. Okey. Terima kasih. Saya masih RM15. Ayam terkecek ya. Ayam terkecek ya. RM15. Ya. Itu nanti kita nak tanya jugalah. Kita bawakan juga tetamu hari ini untuk bincangkan macam mana tips ataupun pengiraan yang menentukan harga tu. Ni kita RM15. Ni logik lah untuk tahun ni. Tapi kan saya cakap saya pergi tinjau. Awak pergi tinjau. Saya ada video. Saya ada buat video. Bagus awak ni. Jom kita tinjau harga makanan di bazar Ramadan. Jom kita saksikan. Saya. Pada pandangan saya okey, harga cantiklah harga tahun ni. Mahal pun tak, murah pun tak sangat. Okeylah. Harga mungkin memang tak ada beza juga sebab dia dah disiap, benda tu dah ready. Harga tu dia agak mahal sedikit bila dah disediakan, tapi kita dah dapat jimat masa kita. Contohnya seperti yang saya beli sekarang, murtabak. Tahun lepas murtabak ni RM6 ke RM5 macam tu, tapi sekarang RM4.
So saya beli 2 lah sebab tiba-tiba rasa macam murah kan. So saya belilah. Dia kalau sedap, mahal tu macam worth. Wah, ayam madu, tepung pelita, roti john, nasi ayam, murtabak. Sebut saja apa yang anda mahukan, pastinya ada di Bazar Ramadan. Seperti hari ini, hari pertama saya di Bazar Ramadan Kampung Baru untuk meninjau dan melihat sendiri harga makanan di Bazar Ramadan. Jadi jom kita tinjau. Bazar Ramadan Jalan Raja Alang di Kampung Baru Kuala Lumpur wujud sejak tahun 1960 dan hingga kini kekal menjadi tumpuan warga kota. Antara bazar yang popular di Kuala Lumpur, orang ramai mula datang seawal jam 3 petang untuk membeli juadah berbuka puasa. Hujan lebat yang turun secara tiba-tiba tidak menghalang pengunjung untuk terus datang membeli juadah kegemaran. Bagi peniaga Ramai Wita Roslaini, 61 tahun, dia telah berniaga lauk pauk selama 16 tahun. Pada tahun ini, dia terpaksa menaikkan sedikit harga disebabkan kenaikan harga bahan mentah. Kalau barang yang naik, kita naikkan sikit lah. Macam dari yang biasa harga dia RM7, kita naikkan RM8. Ada yang harga yang tetap, macam saya tu tetap lah. Pasal itu macam biasa kan. Jadi kalau yang, yalah harga-harga yang naik-naik itu kita naikkan sikit. Tapi tak banyak lah. Macam 50 sen dengan RM1 kita naikkan. Manakala peniaga ayam bakar madu, Syahrial Tabi, 56 tahun, yang berniaga lebih 30 tahun di Bazar Jalan Raja Alang ini, harga yang ditetapkannya tetap sama walaupun keuntungan yang diperolehi sedikit agar tidak membebankan pembeli. Walaupun harga itu naik, kita jual maintain harga sama juga. Tahun lepas harga itu RM4, sekarang pun saya jual RM4. Nipis lah sikit, tak super di tahun lepas. Tapi tak apalah, janji mesti ada keuntungan lagi. Kru MSI turut berkesempatan menyertai operasi pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Pengarah KPDN Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Arifin Samsudin, turut turun padang bersama anggotanya bagi memantau harga makanan yang dijual di sini. Kita nasihat daripada segi harga, kita nasihat daripada segi kebersihan dan semua perkara tentang jual beli ni lah untuk peniaga. Jadi untuk hari ini kalau dikomen tentang harga berdasarkan lawatan awal saya tadi untuk premis-premis yang pertama tadi, daripada maklumat yang kita terima daripada pelanggan sendiri menyatakan bahawa harga adalah harga yang berpatutan. Dan bila kita tanya pada penjaja juga dan berdasarkan pemantauan kita juga, kita dapati yang harga yang ditawarkan di Bazar Ramadan Jalan Raja Alang ni affordable. Daripada pemantauan dan tinjauan yang dilakukan, rata-rata harga yang ditetapkan oleh peniaga di Bazar Ramadan ini masih berpatutan. Walau bagaimanapun, tindakan akan diambil serta-merta jika ada sebarang aduan terhadap harga yang melampau. Kita akan compare harga yang dijual pada tahun ini dibandingkan dengan tahun lepas, dan kita lihat juga daripada kenaikan harga barang, kita tengok daripada kenaikan kos sewa tapak. Jadi kita buat perbandingan. Dan saya yakin sekiranya harga yang ditawarkan melampau, terlampau tinggi, pelanggan sendiri tak mau hadir dan mereka akan membuat aduan lah kepada KPDN. Kalau ikutkan, kita boleh charge di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. Walaupun setiap harga makanan yang dijual di Bazar Ramadan masih berpatutan harganya, tetapi sebagai pembeli perlulah berhemah dalam berbelanja dan elakkan sebarang pembaziran makanan. Ya, itulah dia. Itu di Bazar Raja Alang Kampung Baru. Jadi mungkin kita tengok juga lokasi bazar tu juga antara faktor menentukan harga barang juga. Orang kata ada lokasi tu lokasi tempat orang kaya. So dia macam ni sikit lah. Harga dia lain sikit, harga kayangan orang kata. Tapi kalau kita membeli makanan, kita pastinya ingin makanan yang elok. Kualiti lah. Kalau harga tu kena dengan dia punya ni, rasa dia kalau punya. kita dah beli mahal, kalau kita bawa balik makanan tu elok tak apa. Okey, lega hati tu. Tapi kalau kita mungkin dah bawa balik, tiba-tiba ada pula yang basi, ada yang berbau. Itu mungkin yang menjadi menyebabkan ramai komen di Facebook MSI TV3 yang terkilan.
dengan kualiti. Ada beberapa makanan yang kita baca dekat dalam ni ada yang agak mengecewakan lah, pasal harga lah, pasal kualiti lah. Itu adalah antara soalan-soalan yang kita akan bertanya kepada Yang di-Pertua Persatuan Penjaja-Penjaja dan Peniaga-Peniaga Kecil Melayu Wilayah Persekutuan, iaitu Datuk Muhammad Abdullah. Ya. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih bersama kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dah tunjuk sedikit, itu hanya satu bazar. Tahun ni tengok, ada yang bazar paling panjang dia tu. Dekat Sungai Petani dan sebagainya tu. Tapi itu kita nak cakap berkenaan dengan harga. Macam mana sebenarnya harga ni? Tadi ayam sebelah RM15, seekor RM30. Macam mana nak menentukan harga tu? Datuk sendirilah kan sebagai... Pada saya, pembeli mempunyai pilihan untuk beli. Dan dalam masa yang sama, peniaga dan penjaja kecil ni dia perlukan keuntungan, maknanya sebislah. Sebab itu adalah selain dia nak mengimarahkan musim Ramadan, kan, mereka pun telah dipesan supaya sebelum dia meniaga, dia mempunyai beberapa SOP yang ditetapkan oleh PBT, pihak kerajaan, kepada penganjur sendirilah. Maksudnya sewa tapak dan sebagainya, kan. So kita pun memastikan bahawa mereka tidaklah terlalu melampau menjual harga begitu mahal lah. Baik. Potong kepala lah. Potong kepala. So dalam konsen ini saya melihat bahawa seperti yang disebut tadi oleh Raja Alang. Raja Alang itu adalah kawasan hotspot. Saya rasa tidak ada kenaikan di kawasan tersebut. Terutama di Kampung Baru itulah, kan. Begitu juga dengan ada 11, lebih kurang 11 lokasi di BKL. Mana 11 kawasan parlimen, yang mana tiap-tiap kawasan parlimen di Johor Bandar Kuala Lumpur ni ada menganjurkan Ramadan. So kita melihat bahawa rata-rata tidak banyak kenaikan dia. Kalau ada pun terpencil lah. Kita boleh buatkan enforcement atau tindakan pengawalan kepada report kepada penganjur melampau sangat harga dia, kan. So peniaga tu potong kepala, kan, dan dia macam disebut oleh saudara tadi, berhajat sangat nak makan ayam kerangka, ayam rangka, kan. Tiba-tiba balik busuk, kan. So harga dah lah. Kau nak potong kepala, lepas tu itu boleh. Tapi kita melihat bahawa concernnya tidak banyak kenaikan. Tidak banyak membebankan. Lagipun kerajaan telah baru-baru ini dia Bandaraya dan kerajaan telah mewawarkan iaitu menu rahmah, kan. So kalau kita tak ada pilihan, kita boleh beli yang RM5 punya, kan. Ada pilihan. Ada pilihan. Tapi kalau melampau-lampau sampai kalau nasi ayam dah sampai RM20 tu, kan, you boleh report lah. Tapi kita ada pilihan. Kita jangan beli. Kita tengok harga dia. Kalau terlalu mahal, potong mahal sangat? Mahal sangat. Jangan beli. Jangan belilah, beli yang lain. Bagaimana peniaga menentukan harga makanan dekat Bazar Ramadan? Adakah semua ada guideline? Ada guideline. Contohnya tepung pelita, kita ada daftar harga dia last year, kan. Kita tengok katakan yang popular tepung pelita sampai queue nak beli, kan. Betul. So kita tengok kalau tahun lepas kau jual RM5, RM5 mungkin tahun lepas tu harga kelapa nak menyediakan input dia mahal, kan. Contohnya daun nak balut tepung pelita. So bila tahun lepas dia jual RM5, tahun ni kalau diturunkan sikit RM4.5 boleh terima lah. Tapi jangan dijual sampai RM7 atau RM6. Dan kita akan tanyalah, penganjur akan tanya, tak boleh. Okey, Datuk. Itu kalau kita buat kuih, kita masak semua membabitkan bahan-bahan mentah. Yang kita tahu sekarang ni, harga bahan mentah sendiri pun dah naik. Betul. Tapi kalau air, Datuk. Itu. Kita nak tengok bahan mentah air. Haus ke sebut air macam itu? Ini satu cawan tu. Kadang-kadang harga RM5, air tebu RM7. Macam mana tu, Datuk? Itu harga macam dia orang menyediakan air ni ada berbagai-bagai, ada warna, ada cita rasa, taste dia lain, kan, katakan. Tapi kalau kita lihat air tebu, kan, masyarakat suka beli air tebu yang kita mesin tu, kan. So kita jual dalam plastik, ada yang RM8, ada kalau dijual sampai RM15, so mahal lah, mungkin harga satu batang tebu tu harga dia mahal. Tetapi kalau harga asas dia nak jual air batu, air balang tu, tak sampailah RM20 atau RM15. Dia paling tinggi pun dia boleh jual RM6. RM6 lah. Air balang. Yang banyak-banyak tu lah. Air balang, kan. So saya rasa kalau jual sampai RM10 tu memang mahal jugalah.
Tapi kalau dia dapat bahan dia mahal, dia terpaksa jual mahal. Tapi kita masih kawal lagi lah. So pembeli ada pilihan. Kalau dia nak beli benda tu mahal, tak payah belilah, buat pilihan lain. Tapi berhajat sangat nak makan ataupun nak minum, dia kena beli lah. Tapi jangan dia beli tu balik tu, benda tu tak boleh makan, rosak. Itu memang kita tak boleh. Saya pasti Datuk ada membuat tinjauan. Ya, ada. Dalam bulan Ramadan ni, selepas 7 hari ni, Datuk mesti ada pergi ke mana-mana bazar untuk melihat sendirilah keadaan di bazar. Bagaimana dengan keadaan kualiti makanan tahun ni? Kualiti so far kita tengok mutu dia okey. Ada kes-kes terpencil lah yang mana dia tidak mengabaikan mutu. Tapi next year dia tak boleh. Kita akan blacklist dia lah. Maksudnya kalau tahun ni buat hal, tahun depan tak boleh lah. Nak lesen ke apa, kita akan pastikan kau ada komplain banyak kan. Sebab apa? Jadi saya menyeru kepada pihak pengguna kan. Kalau betul-betul menekan harga dan tidak memuaskan hati, boleh komplain. Boleh bagi tahu gerai ni sekian, ambil nombor gerai dia dan sebagainya kan. Itu nak komplain kat mana, Datuk? Komplain kat penganjur dulu. Penganjur akan bawa benda tu ataupun dia terus pergi pada DBKL ataupun pihak berkuasa tempatan. Memang buat aduan terus. Jadi mereka akan datang ke tapak, pastikan SOP yang tertentu, macam dia ada injek typhoid dan sebagainya kan. Kalau penyediaan makanan dia memang ada, sebelum lesen dikeluarkan, kita ada SOP yang tertentu untuk mempamerkan supaya mereka boleh mengoperasi makanan lah ataupun minuman. Okey, berbanding dengan tahun sebelum ni, lapor pula tunjuk bulat-bulat kau nasi kau. Macam ni dia kena tutup kan. Kena kebersihan pun kena jaga. Kebersihan pasti jagalah. Okey. Kalau berbanding dengan tahun sebelum ni, bagaimana dengan harga tapak? Sebab itu juga menjadi antara faktor juga kenaikan barang ni. Ya, kita kalau kawasan ni macam kawasan sewa tapak, dia terpaksa bayar lesen, lepas tu dia kena buat penjagaan, maintenance, kawalan lalu lintas. So tapaknya rata-ratanya harga dia tidak seperti tahun lepas jugalah. Satu tapak lebih kurang RM400. RM400 untuk kawasan-kawasan yang jauh sikit daripada bandar lah. Tapi macam disebut tadi, kawasan yang memang lokaliti dia permintaan ramai kan, tapak tu memang mahal lah, tapi tidak semahal yang kami tahu di PPKNWP paling tinggi pun kita sewakan RM450 ke RM500 untuk satu tapak. Satu tapak perniagaan. Itu harga untuk sebulan ke sehari? Sebulan. Sebab lesen kita takutlah kita. Okey, tapi ada satu artikel tu. Kita nak tunjukkan sekarang ni artikel tersebut. Ayah anda tapak bazar hisap darah. Takut. Ini tak adalah, ini memang. Ni macam mana tu? Ini kita menolak betul lah. Sebab mustahil lah satu tapak juadah you nak jual sampai RM20,000, RM30,000 macam disebut tu kan. Memang tak masuk akal lah. So kita kena report lah. Sebab tapi tak masuk akal lah. Pasal juadah you nak jual sampai. Yalah, sebab kita tahu. Kalau dah sewa tapak sampai RM30,000 nak jual makanan macam mana bos? Tak masuk akal tu. Sebab kita tahu tapak bazar ni kadang-kadang menjadi rebutan tau. Orang siap bid kan. That's why Dewan Bandar Kuala Lumpur dia mengawal dari segi pengeluaran lesen dan sebagainya. Lesen tu terlalu murah. Tapi kenapa penganjur nak charge sampai begitu mahal? Memang kita sebagai penganjur kita tak bertanggungjawab lah. So ini yang patut kita elakkan. Jadi kita berdasar kepada pengalaman Dewan Bandar Kuala Lumpur, dia memilih kepada penganjur-penganjur yang telah di-appointkan sebanyak ada 5 penganjur yang besar lah. So, dia dah pastikan penganjur ni ada SOP ataupun garis panduan. Kau boleh charge paling tinggi pun 400, 500, 600 lah. Paling tinggi kalau disediakan kanopi yang besar, disediakan peralatan, apron. Lepas tu kawasan tu terlalu sempit, ada pengawalan lalu lintas, terpaksa guna 4 ataupun 5 rela kan untuk kawal keselesaan pengunjung kan. So dia charge lepas tu nak ada orang kata kalau apa-apa hujan dia sepatutnya sediakan payung untuk pengunjung-pengunjung kan. Dia ada satu tempat. Jadi kalau ada emergency dia terpaksa adakan pejabat untuk ataupun kemah urus dia untuk bawa yang orang yang tak boleh berjalan wheelchair atau nak sebagai kursi roda kan. So ini mungkin paling tinggi pun kita akan macam di Desa Pandan kan, kita pastikan di kawasan-kawasan tu paling tinggi pun
4,500 paling tinggi lah. Ya, tapi kalau kita tengok dekat Facebook, meriah sekarang ni, Tok. Meriah, memang meriah. Soalan-soalan yang nak ditanya dengan Datuk sekarang. Jom kita tengok sekarang ni antara satu soalan yang kita nak tanya. Okey. Harga memang sedih sangat. Rasa kurang. Kalau sedap tak apa juga, kena lagi makanan basi. Ada telur lalat, ayam tak masak, Masya Allah. Tapi tiap hari dah masak. Setiap hari dah masak sendiri, Alhamdulillah. Ada hikmah. Ada hikmah apa yang berlaku. Ya. Okey, jadi komen Datuk mengenai saya komen macam ni. Saya menegaskan di sini bahawa penjual, peniaga, pastikanlah bahawa kalau nak cari, nak buat perniagaan mesti ikhlas. Dan kita tahu ini adalah bulan Ramadan. Selain orang Melayu, orang Islam membeli, kita ada pengunjung-pengunjung luar macam di Raja Alang, kita tahu kan banyak turis yang bersama-sama untuk mengimarahkan Ramadan. So macam you sebut tadi, memang meriah, tapi kalau makanan tak ada kualiti, saya rasa sekali je lah. You datang round sekali, you beli, you balik, you nak buka puasa, masa tu you tak dapat rasa, you balik, you nak rasa, you nak buka puasa. Tiba-tiba kecewa, bos. Makan-makan makanan tak sedap, basi. Beli rangka ayam tu jadi hitam kan. Ini satu yang tak patut lah. Pada saya, wajib tak patut. Jadi kalau dah ada perkara-perkara begini, bagi tahu gerai mana kau beli, mana kat aduan mana. Lah. So, buat aduan. So, kita beli makanan tentu kita lihat dari segi aroma dia, bau, rasa. Kita tengok warna, kita tahu makanan ni bagus, sedap kan. So, saya rasa ini salah satu kriteria yang perlu kita bagi tahu kepada pengunjung. Tapi kalau makanan tu dah bara, kita tengok dia queue panjang kan. Confirm ni apa? Okey lah. Okey lah. Tapi kalau dia terpencil, so kalau nak try, you try first. Lepas tu second time, kalau dia sedap, bagi tahu kawan-kawan, ni sedap ni, harga murah, ada kualiti. Mana kita ada pilihan. Peniaga-peniaga pun nak cari rezeki. Ya, bos. Betul. Pembeli, betul bos. Betul? Pembeli kena bijak sebenarnya untuk membeli kan. Pembeli kena bijak. Dan juga peniaga juga pun kenalah juga bijak. Jujurlah dalam berniaga. Jujur dalam berniaga. Kalau benda tu kita beli sekali macam sedap, orang akan datang lagi. Betul? Kan? Kita jaga kualiti, quality over quantity. Kan kita cuba untuk bagi kualiti yang terbaik, nanti akan sampailah kuantiti tu. Jadi itulah dia antara komen mengenai harga makanan di Bazar Ramadan oleh Datuk Muhammad Abdullah yang di-Ketua Persatuan Penjaja-Penjaja dan Peniaga-Peniaga Kecil Melayu Wilayah Persekutuan. Terima kasih Datuk sebab sudi bersama kami hari ini. Selamat puasa. Amin. Okey. Kita akan berehat seketika, Haziq. Selepas ini kita nak kita cakap pasal Bazar Ramadan. Kita nak tahu bagaimana pula suasana berpuasa ni anggota ketika menjalankan penugasan mereka. Ini perjuangan besar juga, pengorbanan besar Penguatkuasa Maritim Malaysia. Ya, kita akan bawakan berita tersebut kepada anda kejap saja lagi di MHI. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami. Ya, ada kita bawakan satu segmen baru. Dalam bulan Ramadan ni kita akan bawakan kepada anda kisah-kisah wira negara kita ni. Frontliner lah kan, yang committed walaupun dalam bulan Ramadan tetap menjalankan tugas, melaksanakan tugas mereka tu. Kalau kita bayangkan tugas mereka tu sangat-sangat mencabar tau. Lagi-lagi bulan Ramadan kena buat tugasan yang menduga. Ya, ada orang kata, alah itu biasalah tugasan mereka. Akak, abang. Jadi kita hantar wartawan ni merasai sendiri bagaimana pengalaman bersama dengan anggota ataupun agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia. Betul. Tengah-tengah bulan puasa ni, naik bot kan, naik kapal, ya Allah. Mabuk macam mana pula kan? Mabuk, panas. Ya, jadi kita bawakan kepada anda ini episod pertama Wira Negara. Jom kita saksikan. Menyelami tugas anggota Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM, kru MHI berpeluang menelusuri perairan lautan Selat Pulau Pinang bagi melakukan operasi rondaan dan tinjauan mengikut operasi dan standard yang ditetapkan. Setiap wira ini tetap cekal dan bersemangat
walaupun beroperasi di bawah terik matahari ketika bulan puasa yang penuh barakah ini. Anggota turut bersiap siaga dan memperhalusi keadaan sekeliling bot perkasa 1220. Bot kelas perkasa ini merupakan salah sebuah bot peronda milik APMM yang dilengkapi dengan sistem komunikasi, navigasi serta radar bagi menjalankan pelbagai misi dan operasi yang diarahkan. Setelah 1 jam berlayar di samudera, melepasi beberapa pulau, beberapa bot pukat tunda mula kelihatan. Sebuah bot tunda dilihat mencurigakan. Ketua bot dan anggotanya terus bersedia untuk mendekati. Prosedur sebelum naik ke sesebuah bot, anggota APMM yang bertugas perlu meneliti keadaan dan persekitaran bot terlebih dahulu. Kemudian mendekatinya secara perlahan-lahan. Ini bagi mengelakkan sebarang kemalangan berlaku, terutamanya sewaktu hujan dan air laut bergelora. Di tengah lautan, tekong gelaran bagi ketua bot nelayan. Walaupun pekerjanya pendatang asing yang berdaftar secara sah di Malaysia, mereka tetap memahami permintaan anggota APMM kerana sudah lali berhadapan dengan operasi tinjauan dan rondaan yang dilakukan. Lieutenant Madya Maritim Kurniawan Suwakso, 34 tahun, merupakan ketua bot bagi operasi kali ini. Sebagai ketua, Kurniawan bertanggungjawab memastikan keselamatan bot bersama anggotanya sewaktu menjalankan tugas. Untuk kekuatan bot perkasa maritim memerlukan 6 orang, ketua bot seorang dan 5 orang pembantu termasuk kru untuk menjalankan tugas-tugas menggeledah dan sebagainya. Untuk maritim kita ada satu dokumen dinamakan sijil sertifikat menggeledah ataupun borang menggeledah. Kita akan isi maklumat mengenai kapal tersebut, lepas tu kru dia, posisi kedudukan kapal tersebut digeledah, lepas tu kekuatan anggota dia, lepas tu life jacket, tapak keselamatan dia, pukat dan kotak-kotak tong kita semua kita tuliskan dalam borang menggeledah itulah. Setelah meneliti di setiap penjuru, tiada sebarang penyeludupan haram dikesan serta dokumen yang diperlukan juga mencukupi. Perancangan bagi setiap operasi perlu mengikut arahan daripada pengurusan tertinggi APMM. Contohnya seperti sewaktu perayaan, op pagar laut akan diaktifkan bagi membanteras penyeludupan barang-barang kawalan, mercun, parti dan jenayah maritim yang lain. Jam sudah menunjukkan angka 5 petang. Matahari terik di tengah lautan masih membahang. Operasi tinjauan tetap diteruskan. Dahaga di tengah lautan tidak sama seperti berada di daratan, terutama jika sedang berpuasa. Namun, bukanlah alasan untuk setiap anggota ini mengambil mudah sesi operasi yang dijalankan. Sama seperti bulan biasa, ketika Ramadan, jumlah anggota dan aset yang ditugaskan tetap sama mengikut standard APMM. Setelah beberapa jam rondaan dilakukan, tiada bot mencurigakan kelihatan. Ketua bot mengambil keputusan untuk kembali ke kapal KM Burau di mana tempat untuk anggota APMM yang lain berkumpul. Lieutenant Komander Maritim Ahmad Syakur Jamaluddin, 35 tahun, bertanggungjawab sebagai pegawai memerintah yang akan sentiasa berada di kapal ini. Kita akan buat persiapan dari segi makanan, logistik. Sebelum kita berlayar, kita akan buat persiapan sehari sebelum berlayar. Kita akan buat pembelian barang-barang dulu untuk kelengkapan anak-anak kapal. Kita akan provide untuk tempoh selama 6 hari lah yang kita di laut tu. Setiap kali selesai rondaan, anggota APMM akan beristirahat di kapal KM Burau disebabkan keluasannya yang selesa, selain mempunyai pelbagai kelengkapan yang lain.
Matahari semakin terbenam. Persiapan untuk berbuka puasa turut dijalankan. Muhammad Rizwan Abdul Ghani, 34 tahun, bertugas sebagai pegawai bekalan selama 6 tahun. Rizwan bersama pembantunya akan menyediakan makanan untuk 25 orang anggota pada setiap hari. Untuk berbuka, kita start prepare daripada pukul 4 lah. Sampai siap lah makanan tu. Kalau yang untuk malam pun kita ada supper untuk moreh kan. Dia lebih kurang dalam lepas pada tarawih tu, dalam pukul 10 macam tu kita dah prepare untuk masak kuih ke. Yang untuk sahur pula, biasa kita start masak dalam pukul 12. Setiap kali kita operasi kan, kalau macam lauk bergelora, itulah cabaran yang paling berat lah untuk kita orang yang dekat diri. Dia macam periuk kita ni dia jadi bergoyang dengan kita lagi rasa pening apa semua macam tu lah. Walaupun berlainan agama, bagi Chong Karkit, 34 tahun, dia turut mempunyai pengalaman berpuasa bersama-sama anggota yang lain sewaktu menjalankan latihan dan operasi. For the first 1 ke 3 hari tu memang susah sebab mungkin orang awam tidak tahu apabila kita berada di atas laut. Memang rasa sangat dehydrate. Saya berjaya lah untuk berpuasa sampai pukul 7 lebih bersama dengan pegawai dan anggota lain. Saya rasa gembira jugalah. Maghrib menjelang tiba. Cahaya senja mula kelihatan. Azan pun dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kini tiba masanya peluang untuk setiap anggota ini merehatkan badan sambil menikmati juadah berbuka puasa bersama-sama. Walaupun begitu, mereka tetap tidak leka dalam menjalankan tugasan. Buktinya, tempat berlabuh kapal adalah lokasi strategik bagi pemantauan terus dilakukan kerana waktu sebelum dan selepas maghrib boleh dianggap masa yang sesuai bagi mereka yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil kesempatan menjalankan aktiviti haram. Berada di tengah lautan yang luas dan berbumbungkan langit malam bukanlah alasan untuk anggota APMM tidak mendirikan solat sunat tarawih secara berjemaah. Demi menjaga keselamatan negara, menjalani ibadah puasa dan iftar di tengah lautan telah menjadi rutin bagi pasukan APMM yang bertugas di perairan. Tanggungjawab untuk menjaga kedaulatan negara merupakan satu pengorbanan yang cukup besar demi mengelakkan anasir-anasir luar dari membolosi sempadan perairan Malaysia. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini, kita nak berkongsi sedikit kepada kalian semua berkenaan dengan peluangnya infak ini untuk kalian sempena dengan bulan Ramadan ini kepada projek pembinaan Masjid Wan Nong Gerik Perak. Jadi untuk kita teruskan berkenaan dengan peluang infak ini, kita nak bersama dengan Ustaz Bathia Fitri, UBF. Ini dia, jurucakap pembinaan Masjid Wan Nong. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz bulan Ramadan ini? Alhamdulillah sihat. Sihat Ustaz. Alhamdulillah. Okey, kita nak bercakap berkenaan dengan pembinaan Masjid Wan Nong di Gerik Perak ni. Kabarnya ni daripada surau nak ke masjid. Betul. Disebabkan pertambahan penduduk kan melimpah-limpah. Saya sendiri pergi ke sana dan saya solat di sana dan saya tengok bagaimana penduduk di sana solat sampai dekat ruang motor tu. Parking motor pun sempit kalau hari Jumaat saya ceritalah. Terlalu ramainya orang, sebab itulah kita perlu kepada nak buat pula masjid. Sebab di sekitar Masjid Wan Nong itu penduduknya lebih kurang Gerik Perak saja 26,000 orang penduduk. Dan penduduk sekitar Masjid Wan Nong lebih kurang 5,000 orang. Dan kalau sekali solat saja di masjid tersebut lebih kurang 1,000 ke 1,500 orang akan solat. Maknanya kami di sana sangat memerlukan tempat yang luas, masjid yang luas untuk nak menampung. Sebab itulah Fariha dan juga semua penonton MSI, saya nak cerita dengan tuan-tuan dan puan-puan semua.
tuan-tuan berinfak kepada kami, insya-Allah akan dimanfaatkan oleh ramai masyarakat di sana. Bayangkan infak tuan-tuan dan puan-puan akan memberi manfaat kepada 26,000 penduduk sekitar di Greek Perak, bahkan di sekitar masjid ini 5,000 orang. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sebut dalam hadis bagi orang yang menyempurnakan hajat saudaranya di dunia. Nabi kata man qada li akhihi hajatan kuntu lahu waqifan 'inda mizanih fa in rajaha wa illa syafa'tulah. Barang siapa yang menyempurnakan hajat saudaranya di dunia walaupun satu hajat. Dia membantu untuk nak menyempurnakan hajat manusia di dunia. Kata Nabi, aku menantinya di Al-Mizan, tempat timbang dosa pahala manusia. Kalau berat timbangan pahala, beruntunglah dia. Kalau ringan timbangan pahala, aku beratkan, kata Nabi SAW. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, kita bukan membantu seorang, tapi membantu 26,000 orang. Bayangkan berapa banyak syafaat yang Nabi akan nantikan kita di Al-Mizan. Itu sebab itulah infak tuan-tuan dan perempuan sangat besar manfaat kepada penduduk sekitar. Apatah lagi kan Fariha kan, kita niatkan pula yang infak kita dalam bulan Ramadan ini atas nama mak ayah kita. Kita bantu pula agar mak ayah kita juga mendapat syafaat Nabi SAW di Al-Mizan. Sebab itulah tuan-tuan dan perempuan, wakaf dalam Ramadan ini, infak dalam Ramadan ini, kalau digambarkan tentang infak Nabi, Nabi punya infak kan, infak dan juga semua penonton seperti angin yang bertiup. Macam kita duduk dalam studio ni kan, kita rasa aircon angin kan, pernah berhenti tak kita rasa begini? Tak pernah. Macam itulah infak Nabi SAW. Sebab tu saya nak mengajak kepada semua agar sama-sama membantu kami. Dan untuk makluman semua, kos pembinaan masjid ini lebih kurang 6 juta ringgit. Dan dah terkumpul lebih kurang 1.65 juta ringgit. Berbaki lebih kurang dalam 4.35 juta. Dan untuk nak memulakan pembinaan awal, kami cuma memurkan lagi dalam 350,000 saja. Farihan juga semua penonton. Rakyat Malaysia kita ada 33 juta orang. Umat Islam di Malaysia mungkin 17 juta orang. Yang menonton di MHI ini pula kan Fariha, lebih kurang 1.5 juta katakan menonton. Kami cuma memerlukan lebih kurang Fariha 3,000 orang saja yang boleh berinfak kepada dengan kami sebanyak RM1,500. Kalau kami dapatlah penginfak 3,000 orang lebih kurang yang boleh berwakaf sebanyak RM1,500, selesai hari ini insya-Allah. Kalau itulah package kami punya, kita punya lot untuk infak. Tapi kalau tak mampu nak bagi RM1,500 sekaligus pun tak apa. Boleh buat ansuran sebenarnya. RM100 ataupun RM150 selama 10 bulan. Subhanallah. Dan saya pernah buat program wakaf ini, ada orang yang berwakaf kan Fariha, dia bermula hari ini sampai akhir Ramadan. Apatah lagi dia buat pada 10 terakhir Ramadan. Yang kita tahu akan berlaku malam tersebut Lailatul Qadar. Bayangkan kalau dia berwakaf, berinfak pada malam Lailatul Qadar, seumpama dia berinfak selama 1000 bulan tanpa berhenti, ataupun bersama 84 tahun. Itulah kelebihan berinfak dalam bulan Ramadan yang Nabi sebut dalam hadis, afdhalus sedekah sedekah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah dalam bulan Ramadan. Apatah lagi kan saya sebut tadi, niatkan pula wakaf kita, infak kita ke atas nama ibu ayah kita. Nabi sebut dalam hadis tentang orang-orang yang mendapat pencen kubur. Nabi kata sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabri ba'da mautih. Ada 7 amalan ini kata Nabi mengalir pahala masuk ke lubang kubur selepas matinya kita. Yang salah satunya Nabi kata au bana masjidan, membina masjid. Kita niatkan atas nama mak ayah kita. Bayangkan masjid tersebut, Masjid Wang Nung ini akan dimanfaatkan lebih kurang 26,000 penduduk sekitar. Selagi mana masjid tersebut dibina dan digunakan, selagi itulah mak ayah akan dapat pahala infak. Anak-anak kalau mungkin ada mengadu dekat saya, Ustaz, masa mak ayah ada dulu tak dapat nak berbakti pada mak ayah. Tak apa, saya kata jangan sedih. Kita berbakti selepas mak ayah meninggal dunia. Dengan cara apa? Berwakaf atas nama mak ayah kita. Bahkan Nabi sebut pula dalam hadis, siapa yang bina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung kecil macam itu sekalipun, kata Nabi, Allah akan bina istana dalam syurga. So anak-anak, apa kata hari ni ambil sebahagian duit kita, infak atas nama mak ayah kita. Mudah-mudahan kalau tak dapat nak bina rumah untuk mak ayah dekat dunia, kita bina dalam syurga. Bagilah kegembiraan pada mak ayah kita. Dan sekali lagi saya mengajak kepada semua penduduk dan juga rakyat Malaysia, saya doakan saya sebagai wakil Masjid Wang Nung berdoa agar Allah Ta'ala memudahkan
tuan-tuan dan puan-puan berwakaf bersama dengan kami insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala gantikan infak tuan-tuan dan puan-puan dengan ganjaran yang lebih baik. Allah Taala akan beratkan timbangan al-mizan kita nanti dan mudah-mudahan menjadi pencen kubur kita. Inilah doa kami buat semua insya-Allah, mudah-mudahan. InsyaAllah. Itu dia sedikit banyak yang kita dapat kongsikan daripada Ustaz sendiri. Moga-moga apa yang kita kongsikan ini menjadi pahala juga kita. Apatah lagi dalam bulan Ramadan ni Ustaz ya? Apatah lagi Fariha. Walaupun Fariha ini dia host saja, subhanallah. Sebab yang membantu kami mempromosi, mudah-mudahan dapat juga pencen-pencen kubur insya-Allah satu hari nanti. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Bathia Fitri, BF Juru Cakap Pembinaan Masjid Wan Nong. Seperti mana kita dah kongsikan tadi informasinya untuk kita sama-sama merebut peluang infak ini untuk pembinaan Masjid Wan Nong Gerik Perak. Baik, kita nak berehat seketika, sekembalinya nanti kita nak bersama dengan Haziq dan juga Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Apa yang nak dikongsikan selepas ini? Tunggu semuanya di MHI. Assalamualaikum. Masih lagi bersama MHI dan kita nak sambung lagi bercerita mengenai infak. Dan kali ini kita nak infak projek pembinaan Asrama Tahfiz Al-Fatih. Kita bersama dengan Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haziq, sihat? Alhamdulillah. Lama tak jumpa Ustaz. Lama sangat. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Kan rindu rasa. Rindu, masya-Allah. Ya, tapi Ustaz, kita nak terus bercerita mengenai Yayasan Ikhlas yang merupakan satu NGO yang bergiat aktif dalam kalangan masyarakat kita sekarang ni. Dan sekarang ini Yayasan Ikhlas berkongsi mengenai projek pembinaan Asrama Tahfiz Al-Fatih. Alhamdulillah. Yang pertama, Yayasan Ikhlas ni memang satu yayasan yang berdaftar dan dia banyak melakukan kerja-kerja kebajikan. Antara kerja kebajikan yang kali ini adalah menyiapkan satu asrama puteri untuk Mahat Tahfiz Al-Fatih. Dan masya-Allah, di Mahat Tahfiz Al-Fatih ni, untuk perkenalan semua, sistem pembelajaran menghafal Al-Qurannya luar biasa. Sehingga baru-baru ni ada seorang pelajar bernama Iman. Iman ni masya-Allah tabarakallah, dia lulus jadi syahadah al-ula. Dia syahadah al-ula ni masya-Allah, kelebihan dia kena buat menghadap 4 orang guru selama 17 jam, dia kena buat ulangan hafalan mereka. Masya-Allah, 17 jam direct buat. Alhamdulillah, dan akhirnya dia diterima menjadi guru ustazah yang mengajar hafiz Al-Quran di tempat itu juga. Masya-Allah, pelajar yang belajar dan akhirnya masya-Allah boleh jadi tenaga pengajar. Dan bayangkan sistem ini untuk diajarkan kepada tahfiz-tahfiz yang lain. Dan masya-Allah, dalam masa yang sama pula kita berjaya sponsorlah 5 orang pelajar daripada asnaf Sabah. Pelajar-pelajar asnaf Sabah yang fakir miskin ni pula diterap, dia belajar di sini masya-Allah, dan tujuan dia tak lain dan tak bukan untuk melahirkan golongan hafiz yang menjadi pendakwah di bumi Sabah satu hari nanti. Kena ada macam ni sebab kita ni dah akhir zaman. Betul Ustaz. Kalau kita pergi sahabat-sahabat balik daripada umrah dan dapati padang pasir menjadi kawasan yang hijau, rumput yang hijau, gunung gandang. Ustaz pergi last kali masa mula-mula benda ni berlaku tahun 2018. 2017 Disember tu padang pasir dipenuhi dengan sungai. Ustaz kata masya-Allah, tak lama lagi betul lah apa yang kata Nabi. Betul, dan sekarang ni hijau. Dan masya-Allah, dan gempa bumi berlaku pada tahun 2019. Bila kita tengok Nabi kata Dajjal akan keluar selepas 3 gempa bumi. Pertama gempa bumi zaman Sayyidina Umar, nombor 2 gempa bumi berlaku 2019, dan sekarang sekali lagi Dajjal akan datang. Suasana ni lain. So tujuan kita mengadakan banyak mahat tahfiz, banyak masjid ni tak lain dan tak bukan untuk preparation, untuk menjaga keimanan kita dan generasi yang akan datang untuk berhadapan dengan ni. Masya-Allah, ini pelajar-pelajar yang kita taja dan kita akan dapat lihatlah. Ni 5 orang tu. 5 orang tadi, alhamdulillah. Mereka ni insya-Allah akan jadi hafiz dan jadi tenaga pengajar satu hari nanti dan pendakwah di bumi Sabah. Ya, Ustaz, antara subjek-subjek pengajian yang diajar, kurikulum yang dipelajari oleh mereka di sekolah Tahfiz Al-Fatih ni apa Ustaz? Banyak. Cara penghafalan kita luar biasa sikit daripada yang lain. Kita kena belajar Al-Quran ini, masya-Allah tabarakallah,
dengan kaedah kita first kali kita buat teknik ulangan sebanyak 60 kali dan kemudiannya kita akan cek bacaan bertajwid dengan betul, latihan mahraj, mad dan dengung bermula sebelum memulakan hafalan. Jadi kena sebut betul-betul terlebih dahulu. Dan kemudiannya kita juga ada kaedah memahami bahasa Arab, bahasa Al-Quran melalui kaedah pusar iaitu Ustaz Rusdi Alias dan pembendaharaan kata yang susah melalui juzuk dan hafalan. Kita akan mula dari situ. Dan kemudian ada pembelajaran diniyah menguasai asas ilmu syarak melalui mantan. Antara mantan yang kita selalu belajar kat sana adalah mantan Tahful Afsal, lepas tu mantan Abi Suja', mantan Umul Baharin dan banyak lagi lah, insya-Allah. Dan kita ada aktiviti kurikulum juga. Ini sukan, penting untuk ni. Contohnya berkuda, memanah dan kemudiannya silat. Silat pula silat hang tuah. Masya-Allah. Kelab pertanian, kelab peternakan dan usahawan. Masya-Allah. Ya, macam mana cara Ustaz untuk kita menyumbang untuk infak dengan Yayasan Ikhlas? Pertama sekali jangan lupa hubungi Yayasan Ikhlas. Masuk ke Facebook ataupun laman web Yayasan Ikhlas dan di situ tuan-tuan ada nombor telefon ataupun nombor telefon yang tertera sekarang ni. Kalau nak lebih mudah, tangkap je gambar ini ataupun screenshot dan hubungi nombor telefon tertera. Dan jangan lupa juga, masya-Allah, ada barcode. Scan barcode. Lagi senang. Lagi senang. Buka aja QR code, betul. Scan, boleh terus sampai untuk kita infakkan harta kita lagi-lagi di bulan Ramadan, Ustaz. Betul, Secara ringkas, Ustaz, nasihat untuk infak dalam bulan Ramadan. Secara ringkas ni tujuan kita berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takun ni, takun ni apa dia? Takwa ni apa dia? Takwa ni cinta. Haziq pernah bercinta? Lain rasa cinta. Betul. Pernah dapat surat cinta? Pernah. Siapa baca berkali-kali surat cinta? Masya Allah, surat cinta daripada Allah adalah Al-Quran. Dan dalam Al-Quran menceritakan siapa yang bertakwa, formula dia 3P1B. Semak Ali Imran ayat 134. Pertama, mereka pemurah. Suka bersedekah waktu susah atau senang. Yang kedua, tak lain dan tak bukan, iaitu mampu menahan marah, penyabar. Yang ketiga, tak lain dan tak bukan, pemaaf. Dan akhirnya, Masya Allah, Tabarakallah, apa yang Ustaz sampaikan, suka melakukan kebaikan. Rebut peluang ni untuk menjadi orang yang bertakwa, hasil daripada puasa, rajinkan bersedekah. Dan sedekahlah, berinfaklah untuk pembinaan asrama putri Mahat Tafiz Al-Fatih. Mudah-mudahan selama mana mahat ini terdiri, orang solat di dalamnya, pelajar-belajar di dalamnya, menghafal Al-Quran di dalamnya, pahala menderu-deru masuk ke dalam akaun kita. InsyaAllah. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Hanafiah Abdul Malik di atas perkongsian pada hari ini. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Selamat berbuka. Kejap lagi. Awal kita pergi. Awal, betul. Okey, jom kita bersama dengan Fariha. Ada benda nak dipesan katanya? Awal selamat berbuka. Okey, ini sempena untuk mengimarahkan bulan Ramadan ini, skuad Seindah Kasih dan kru Jom Ronda akan berada di zon pantai timur untuk minggu ini. Jadi mereka akan menghulurkan sumbangan sambil berjumpa dengan anda di Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Jadi bolehlah cari mereka di Bazar Ramadan maupun masjid terpilih untuk dapatkan beg iftar percuma dan voucher makanan dari penyaman udara Nano E-TMX Inverter Panasonic. Ya, penyaman udara ini dilengkapi sistem penyejukan yang amat laju untuk memberi keselesaan yang maksimal kepada para pengguna dan tolong menjimatkan tenaga yang diguna. Seindah Kasih dibawakan oleh penyaman udara Nano TMX Inverter Panasonic. Lindungi anda dan tersayang dalam ruang tertutup dengan penyaman udara Nano TMX Inverter Panasonic. Ya. Baik, dan esok apa yang menarik? Cabaran berpuasa di perantauan. Kalau kita kat sini pun cabar. Ini kat sana berapa belas jam nak puasa? Belas jam satu nak mencari makanan halal, makanan yang sesuai untuk dimakan. Esok kita akan borak bersama anda di MSI. Kita ucapkan terima kasih kepada yang menonton kami hari ini. Jumpa lagi, jaga diri. Berbuka nanti maghrib. Selamat berbuka.